Pada suatu hari, seorang kanak-kanak menjerit menahan kegatalan dan kesakitan yang dialaminya akibat daripada memakan ikan patin pemberian rakannya. Ibu, sakit ibu. Kenapa nak? Badan saya gatal dan sakit ibu selepas makan ikan patin tu. Ya Allah nak, sebenarnya kita tak boleh makan ikan patin tu kerana ada pantang larang dalam adat Melayu Sarawak. Macam mana kisah cerita tu ibu? Begini kisahnya nak. Pada suatu masa dahulu, ada seorang nelayan bernama Awang Gading sedang memancing di tepi sungai di kawasan perkampungannya. Selepas selesai memancing, dia pun bergegas pulang dan tiba-tiba terdengar suara seakan bayi menangis dan melihat ada seorang bayi perempuan di atas batu di tepi sungai. Awang Gading merasa kasihan terhadap bayi tersebut lalu membawanya pulang ke rumah. Semenjak daripada itu, Awang Gading menjaga bayi tersebut dan dibesarkan seperti anak sendiri. Bayi tersebut diberi nama Dayang Kumuna. Awang Gading mendidik Dayang Kumuna dengan pelbagai ilmu pengetahuan dan budi pekerti yang baik, sehinggakan apabila Dayang Kumuna membesar, dia menjadi seorang gadis yang cantik, pandai dan berbudi pekerti, sehinggakan ramai pemuda di kampung tersebut terpikat dengannya. Pada suatu hari, rumah Dayang Kumuna dikunjungi oleh seorang pemuda tampan yang bernama Awang Usop. Pemuda itu melihatnya sedang menjemur pakaian. Dari saat itulah Awang Usop jatuh hati kepada Dayang Kumuna. Siapakah gadis cantik tu? Aku rasa inilah bakal permaisuri hidupku nanti. Suatu hari nanti aku akan mengahwininya, kata Awang Usop dalam hatinya. Beberapa hari kemudian, Awang Usop pergi ke rumah gadis idamannya itu untuk meminangnya. Sudikah kau menerima pinanganku? Aku bersedia menerima pinangan kau, Awang Usop, tetapi dengan satu syarat. Aku tidak dibenarkan untuk ketawa walau sekali pun. Awang Usop pun bersetuju walaupun ia merasakan syarat itu pelik. Tetapi demi kecintaannya kepada Dayang Kumuna, syarat itu dipersetujui dengan rela hati. Lalu ayah angkatnya iaitu Awang Gading pun bersetuju dan gembira menyatukan Dayang Kumuna dan Awang Usop. Seminggu kemudian, mereka telah disatukan dalam sebuah majlis perkahwinan. Semua kaum kerabat dan kedua mempelai telah diundang bagi memeriahkan majlis tersebut. Dayang Kumuna gadis yang sangat cantik dan Awang Usop seorang pemuda yang sangat tampan bagaikan pinang dibelah dua. Dayang Kumuna dan Awang Usop hidup bahagia dan saling mencintai dan menyayangi antara satu sama lain. Setelah beberapa minggu mereka berkahwin, dikhabarkan bahawa ayahanda kepada Dayang Kumuna iaitu Awang Gading telah meninggal dunia. Kehilangan ayahnya membuatkan dia berduka setiap hari, mengenangkan ayah angkatnya yang dia anggap seperti ayah kandungnya sendiri. Perasaan sedih itu bertahun lamanya berbekas di hati Dayang Kumuna. Namun dengan kehadiran 5 orang anaknya, kehidupan Dayang Kumuna semakin mendapat sinar kebahagiaan. Pada suatu hari, Awang Usop berkumpul bersama ahli keluarganya. Pada saat itu, semua ahli keluarganya ketawa, kecuali Dayang Kumuna. Melihat si bongsu yang mulai dapat berjalan dengan tertatih-tatih kerana keinginan Awang Usop meminta isterinya untuk mengikut ketawa. Tetapi pada awalnya, Dayang Kumuna menolak, namun dengan desakan oleh suaminya, lalu dia pun menurut dan turut tertawa. Tiba-tiba ternampak insang di dalam mulut Dayang Kumuna. Lalu dia pun berlari ke arah sungai. Awang Usop pun mengikuti jejak Dayang Kumuna dan berasa hairan terhadap perlakuannya itu. Tidak lama kemudian,
Perlahan-lahan tubuh Dayang Kumuna menjelma menjadi ikan. Pada masa itu, Awang Usop menyedari kekhilafannya dengan memukiri janji dan syarat Dayang Kumuna. Aku minta maaf Dayang Kemunah kerana telah melanggar syarat yang kau berikan sewaktu kita melangsungkan perkahwinan dahulu. Aku berasa menyesal dan sedih atas perbuatanku. Segalanya sudah terlambat, Awang Usop. Anggaplah ia sebagai pengajaran buat kau suatu hari nanti. Dan aku ingin menyampaikan 2 pesanan, iaitu jagalah anak-anak kita dan didiklah mereka supaya menjadi manusia berguna. Dan tiada sesiapa di kalangan keturunan mereka yang dibenarkan memakan ikan patin. Kerana barang siapa yang memakannya adalah seumpama memakan keturunan sendiri, menjadi gila atau membawa penyakit. Lalu, Dayang Kumuna bertukar menjadi ikan dan terus menyelam ke dalam air. Awang Usop pasrah dan berjanji dan bersumpah akan mematuhi segala larangan yang dikenakan. Selepas kejadian tersebut, penduduk kampung mula menceritakan peristiwa tersebut kepada masyarakat lain supaya menjadi peringatan atau teladan. Kisah ini menjadi turun-temurun dan larangan memakan ikan patin masih diamalkan oleh masyarakat Sarawak sehingga hari kini.